Rawahu Tirmizi. Hadis yang ke-8, al-anatu min Allah, cermat mari daripada Allah, wal ajalatu min syaitan, gaduh ataupun lorak mari daripada syaitan. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis ini salah satu daripada nasihat ataupun kita panggil irsyadat, tunjuk ajar yang mari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita boleh simpulkan sebagai hadis-hadis akhlak, hadis-hadis akhlak, ataupun kita boleh sebut dari banyak-banyak ajaran Nabi ni, iaitu mengenai pembinaan peribadi, akhlak. Ada hadis yang bersangkut paut dengan kepercayaan yang kita panggil akidah. Banyaklah hadis akidah ni pun banyak. Ada yang bersangkut paut dengan hukum hakam yang kita panggil syariat. Dan yang ketiganya, ada yang bersangkut paut dengan tindakan ataupun kita panggil perangai. Orang kata panggil nasi makan, air minum, perbuatan sehari-hari kita. Selain daripada berbentuk kepercayaan, selain daripada berbentuk hukum hakam, dia juga banyak hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk ajaran, yang berbentuk peringatan, yang berbentuk kita panggil irsyadat. Melayu berapa irsyadat? Tunjuk ajar, tunjuk ajar. Tunjuk ajar yang mari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak. Baki lagi kita tak ngaji je. Tunjuk ajar cara makan, cara minum, bergauli isteri, cara mendidik anak, nak tidur. Tutup api ni ada dalam hadis. Nabi kata la tanamu hatta tatfa'ul anwar, jangan tidur sehingga you must switch off your light. Jangan tidur lagi sehingga tutup api. Macam-macam ada irsyadat. Cuma pasal pak kita ni tak mengaji mana hadis. Dia mengaji cakap separuh 50, cakap kitab mani musalli, habis hotu, lalu tidak timbulnya satu pembelajaran ya. Kita faham daripada pembelajaran kita tu, Nabi ni cakap semua perkara, Nabi mengajar semua perkara. Makan paling hampir, jangan makan campur hak tu dengan hak ni, macam-macam disebut dalam hadis. Cuma tak mengaji tempat kita ni, tak biasa, tak ada orang yang bagi kuliah, tak ada orang yang bersungguh, maka tak berasa berharga kata-kata Nabi dalam bab ni, dalam bab irsyadat ni. Baik, hari ini hadis kita baca ni salah satu hadis yang masyhur. Nabi mengajar cara bertindak, cara bercakap, cara bertindak. Nabi kata al-anatu ataupun at-ta'anni. Dalam setengah-setengah hadis sebut at-ta'anni bermakna wahidin, makna dia sama saja. Al-anatu pun makna dia kita panggil cermat, ataupun at-ta'anni makna cermat. Minallah, mari daripada Allah. Gapo al-anatu ni? Kalau kita tengok ta'arif dia, kalau kita baca, maknanya la yaqdimuna ala amrin illa ba'da dirasatin wa tahaqquqin. Tak buat sesuatu kecuali lepas daripada kaji dan pastikan. La yaqdimuna ala amrin illa ba'da dirasatin wa tahaqquq. Tak buat, mereka kita tidak bertindak kecuali setelah dirasah, buat kajian, fikir molek.
wa tahaqquk, dan juga buat kepastian. Wala yatalaffazuna bi kalamin illa ba'da tarawwin wa nazrin. Nah, kalau kita nak sebut tarikh arahkan arah lah, mau jaga ya sebut-sebut gini malah tak cakap telurnya. Begitu juga tak cakap kecuali ba'da tarawwin wa nazrin, kecuali buat kira-kira dulu. Tidak kata pakai cakap, ikut nak cakap dak, pakai hentam saja apa yang nak tak. Jadi tak buat benda kecuali setelah buat kajian, dan juga tidak bercakap kecuali setelah buat kira-kira. Ni Arab panggil al-anatu wa ta'anni. Itu dia. Apa nama ni, apa tak ingat boleh ada Arab, pepatah Arab dalam itu sebut da'il amra hatta yaghibba, ataupun setengah-setengah sebut istabitu al amra hatta yaghibba. Nyamu ingat-ingat dalam hidup ngaji gitu ni, pasal nak baca pun tak jumpa cari kitab, mana so tak tahu kitab. Orang Arab dalam itu sebut da'il amra hatta yaghibba. Apabila ada satu benda kita nampak, Arab kata jangan bertindak lagi sehingga dia pergi tu, dia pergi dulu hatta yaghibba, sehingga dia royuk, dia tak dia lepas tu dia mari pula baru-baru tu. Kalau nampak pakai puak selalu tu, dia panggil gaduh. Kalau nampak pergi pamari pula hati barulah cuma. Boh setengah orang kata istabitul amra. Wis malam ni dulu mikir ni jangan putus sama sekali. Istabitu ay ij'alhu fi lailatin wahidah. Jadi ke mikir ni semalam ni dulu. Hari ni kita mikir, video lalu semalam ni, apa esok fikir sekali lagi. Molek kena bini pun buatlah putusan bini. Kalau nak berapa pun buatlah. Ni istilah dia nya dalam bahasa Arab al-anatu atau ta'an. Kau Melayu nak kata berapa kata gajah himah apa. Yang pentingnya iaitu tidak gaduh, tidak logat, tidak cepat. Take your time, apa putih panggil. Take your time. Apa putih kada kecek berapa cepat mereka. Take your time. Take your time itu cemaklah maknanya. Macam takut-takut pasal sifat-sifat mahmudah ni. Al-anat ni sebahagian dia sifatun min sifatin yuhibbuha Allah. At-ta'ani al-anat tu cemak ni kita panggil, kita tajuk kita pada ni salah satu sifat yang Tuhan suka. Banyak Nabi Ibrahim ni cemak. Inna Ibrahim la halimun awahum munib. Inna Ibrahim la halimun awahum munib. Ibrahim ni seorang yang halim, lemah tercemak dalam keputusan. Ibrahim. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiya. Nabi Ayub. Begitu juga wa hananan. Tidak ya hanana nyanyi apa tu tidak ada. Hanana sini orang panggil wak kerja apa-apa ni banyak kali mikir. Orang panggil taksir, banyak ilmu taksir. Ilmu taksir ni ilmu kalau nak kata berapa, kalau nak buat berapa, mikir kalau kata kita tu boleh terima tak boleh terima. Ilmu kalau kita nak putus apa, kalau awak putus tak ada kita boleh terima tak boleh terima. Kalau sekiranya kita boleh terima, boleh kata kau orang. Kalau kita boleh bertindak, orang bertindak kita boleh bertindak. Wa hananan wa kana taqiya. Pasal apa? Pasal hidup kita ni, ia perlu sangat pada al-anatu ni. Hidup kita ni Allah buat kontradik dari segi keperluan untuk semua segmen. Tak cekak weh, bekok kaki kamu tak boleh mari dah. Kopak teh mari pergi ke Perak sampai pukul 9, musyarat sampai pukul 1, tolak balik selalu. Letih berasa. Tu pun hari ni patut kita lupa kata sorry lah dulu tak cakap nak mengajar nyanyi kau orang kapal ni. Saya minta sogi, kata tak apa lagi semula.
Boleh apa tak dia? Mana tajuk apa dah hilang tadi? Allah buat dalam keadaan kita ni kontradik dari segi kepentingan untuk semua segmen. Kontradik ni berbeza. Laki dengan bini kandung lagu lain, untuk laki kandung lagu lain. Anak dengan pok lagu lain kandung, anak lagu lain kandung. Pok dengan atau laki dengan bini, anak jiran dengan jiran tu lagu lain kandung dia, jiran ni lagu lain kandung dia. Pemimpin dengan rakyat, pemimpin nak supaya orang taat belaka. Pemimpin lah gitulah. Orang bawah ni supaya projek. Beri berkontradik. Ni Allah SWT buat. Lalu dalam pengurusan hidup ni lah perlu kepada yang kita panggil bagian ni lah al-anatu wa ta'ni. Walau sya'a rabbuka la ja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan kita ni serupa belaka. Pokok kita ni serupa belaka mikir. Tak ada lah berbeza. Kalau jenis makan, minat roti cana belaka. Tak ada seorang rambut minat roti tisu. Tak ada orang tu tom ya, orang ni serabut pergi kedai ni sebuah kereta pak orang. Orang ni nak roti cana, orang ni nak roti telur, orang ni nak tom ya, orang ni nak gotu. Jadi tak serupa. Ini Allah buat. Tidak kata serupa, nak serupa belaka. Allah subhanahu syaa rabbuka la ja'alahum ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah boleh buat manusia ni semua ni sama belaka, tapi memang manusia ni akan sentiasa balok illa man syaa rabbuka, kecuali mana-mana orang yang dikehendaki oleh Allah. Lidzalika khalaqahum, lagu itulah Allah cipta manusia. Pok nganak mesti tak serupa. Pok nganak, pok dok mikir nak jimat piti, anak cakap nak habis piti. Pas lagu mana nak buat? Kalau bahasa ni tak ngaji kat menatang budak. Dia tak khabar mung, dia jadi anak pasal mung yang galak gitu. Umur 18 tu nak ketin dah. Tak gitu kan? Jadi perlu urus dengan baik. Tok laki dengan bini gitu juga. Bini cakap nak turut punggu tok laki ya kita. Tok laki bahasa tak puas lagi. Nak hero-heronya serabut lah nak turut punggu sama. Malu, I am very malu tu. Apa kata saya baik. Bini nak turut punggu, tok laki tak si turut punggu, tok laki bini malam-malam gitu naknya. Moga kontradik situ. Ya jalur mukhtalifin. Perlu kepada yang disebut oleh Nabi inilah al-anatu. Jadi apabila kita faham al-anatu ni, jangan bertindak, jangan buat apa-apa putusan sehingga tak dirasah wa tahaqquq, sehingga ada kita panggil tarawun wa an-nazrin, barulah daripada situ muwaffaqun. Manusia ni akan muwaffaq diberi taufik. Gapa taufik? Ada dua bahasa, istilah ada dua dalam agama, satu hidayah, satu taufik. Kita akan baca wabillahi taufiq wal hidayah. Dia itu kan, wabillahi at-taufiq wal hidayah. Taufik dan hidayah ni dia ada beza. Hidayah merujuk kepada bagai-bagai agama, bagai-bagai akhirat. Itu dipanggil hidayah. Misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini merujuk kepada hidayah. Apabila Nabi Muhammad ni bersungguh nak supaya Abu Talib ni terima Islam, supaya terima hidayah, Allah sebut innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, mu tidak mampu hidayah kepada siapa hamba nak, walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah dia akan beri hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ini hidayah. La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min ad-dunya wa ma fiha. Dalam bab Nabi menggalakkan supaya kita ni rajin berdakwah, mengajak orang supaya terima Islam, supaya mengucap. Nabi sebut la an yahdiyallahu bika rajulan wahida. Allah bu hidayah masuk Islam dengan musawir manusia khairum min ad-dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini merujuk kepada urusan akhirat, urusan agama. Daripada tak erti Tuhan jadi erti ke Tuhan, daripada jahat pe uduh jadi pe molek. Ini dipanggil
hidayah. So lagi dipanggil taufik. Taufik ni dalam urusan dunia. Taufik ni kok Melayu kata, bahasa hamba sendirilah, tak tahu, takut ada orang lain perkataan. Kena molek, kena. Kalau kita berjual agak, jadi utuh semua. Kalau kita kerja sebagai tukar ni ramah tukar pok kita ni. Kalau kita kerja tu sekali buat ya, kalau mahak ke nuku ke sekali pergi pelekak tu pakai jadi selalu. Ni dok sikit lagi tak cukup, waktu orang pula itu pahap buat naik pula lebih pula dah waktu orang pula. Ni tak kena, tak ada taufik lepas Melayu kata. Jadi taufik ni kerja buat kita jadi kena belakang. Mudah-mudah kalau nego jadi nego sikit untuk cara sikit, nego banyak untuk cara banyak. Kalau kita buat kerja mewah anak apa begitulah, mungkin tidak sekolah molek pun boleh kerja dengan baik. Ni harus putih banyak-banyak mana pak ketua nak mati kita lagi kena wih dia kita nak berak dia tak kena berlaku. Ada bini-bini menyusahkan, ada rumah bocor situ, ada kereta penuh situ penuh serabut sepanjang masa ni. Tak ada tahu taufik dalam mengurus dunia. Jadi al-anatu ni tindakan kita lepas pada dirasah wa tadabbur atau dirasah tahakkuk ni menyebabkan muwaffaqun, kita bertindak diberi taufik oleh Allah. Apabila beri taufik, sudahnya yas'udun wa yus'idun, kita akan jadi bahagia hidup. Bukan setakat kita bahagia, wa yus'idun, kita boleh membahagiakan orang lain. Orang hidup sekalian kita ni buat sesuka, tidak kata serabut dah mari dah serabut lah ni pekek banyak tak berhenti dia sendirinya haprak je dari segi dia tak silap gitu. Jadi mereka cerita al-anatu ni salah satu sifat yang Allah SWT suka, ia Allah SWT redha. Nabi-nabi dan Rasul termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Ayub dan khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan sifat ni, dan dianya menjadi kayu ukur kepada kebahagiaan hidup manusia, diberi taufik muwaffaq ataupun tidak. Siapa dia orang perlu kepada al-anat? Ada beberapa pihak perlu kepada cermat. Pertama sekali tu'alim al-ulama alaihimul anat. Ulama ni wajib dia kena cermat. Contohnya idza su'ila an hukmin syar'iyyin au hadisatin tarikhiyah au mawqifin min mawaqif, seorang yang ada ilmu ataupun orang yang dipanggil ahlul ara, orang kampung yang diberi kedudukan bangsawan dalam kampung, orang ni wajib kena cermat. Pasal apa? Pasal apabila dia ditanya mengenai hukum syarak, tu'alim contohnya, ataupun ditanya mengenai sejarah, ataupun ditanya mengenai pandangan pendiri apa-apa, wajib dia kena cermat. Haram sama sekali dia ni gaduh dan logat. Wa yahrumu alaihi an yatasarra'a, tak boleh sama sekali dia gaduh. Habis itu Allah sebut dalam Quran dalam untuk umum, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau berlaku mari satu cerita, patut fatabayyan, wajib kena pasti. Pasal apa? Antusibu kauman bijahalatin, takut mu bertindak terhadap mana pihak dengan tak ada ilmu, fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, akhirnya mu kerana tindakan itu jadi rugi. Orang lain tak ada rugi apa, mu tu rugi. Yang bertindak kerana tidak ada maklumat yang cukup, ni akan rugi. Pasal apa? Manusia ni apabila tak ada maklumat yang cukup, apabila tak ada ilmu, dia akan dikuasai oleh nafsu. Cerita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Habil dengan Qabil, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minan nadimi. Salah seorang itu dikuasai oleh nafsu dia, tawwa'at lahu, ditunduk oleh nafsu dia, qatla akhihi, supaya bunuh dia, faqatalahu, dia pun bunuh, fa asbaha minan nadimi, lalu dia jadi orang yang rugi, orang yang menyesal dalam hidup. Jadi cermat ni wajib
kena ada kepada seorang ta'lim, khususnya apabila melibatkan 3 perkara. Satu, bab hukum syarak. Yang kedua, bab hadisah tarikhiyah. Dan yang ketiganya, mawqif min mawaqif al-hayah, bab buat pendirian. Kena cermat. Habis tamu heran pokok salapi kita belum pernah raya duk sokong kajian hak dulu hak jatuh tu. Mau jadi heran kata mu ni ngaji lagu mana kan. Pasal la takfu ma laisa laka bihi ilm. Tidak boleh buat satu pendirian kita tak ada maklumat. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Penglihatan kita, pendirian kita, hati pun kita tu akan tanya. Aku wi mata mu tengok, mu tak tengok ni apa? Aku wi telinga. Tak tahu kawan ni 22 tahun dah jahat. Lah ni benda jadi baik. Tak tahu sejarah orang yang bukan Islam ni. Apabila ada kuasa kejahat. Tak tahu tim tak baca ke sejarahnya. Nampak tu dah? Oh, bermegah bakal wak patwa. Nana habis segala orang. Patut ada pasal balik dah, balik. Balik pososo habis. Ini tak boleh. Tak boleh. Kita ta'lim ni wajib kena cermat, khususnya dalam melibatkan membuat pendirian. Tak perlu kata. Tanya. Orang janji, bila tak janji belaka, boleh ada bitai. Kita duduk mana ilmu kita? Bawa percaya ke janji orang je. Orang mukmin dia ada firasat. Nabi sebut ittaqu firasatal mu'minin. Firasat ni artinya baca masa akhirat. Bukan nampak menara. Dengan ilmu yang ada pada dia tu, dengan sejarah dia ngaji tu, dia boleh baca gapo akan berlaku. Kalau orang Islam pun jahat tak mudah kerana kekuasa, tokem nanti kafir lebih baik pada orang Islam. Tu tokem tak nak mikir tu. Orang Islam pun hok jawi hok cukur masa dia hidup. Itu hok ngekoh pok dia ke dia gitu. Bubuh nama Muhammad lagi. Apabila ada kuasa jahat tak mudah. Tak kira orang tak ada tidak Islam, tak tidak ilaha illallah, tak tidak sopala, tak sin ngaku, tak kira lebih baik. Nak berlaku. Tapi oleh kerana kita tidak ada firasat, kerana kita tak cermat, lebih kepada nak balas dendam ataupun lebih kepada tu, maka jadilah apa jadi. Jadi pertama, ulama lah orang yang wajib kena ada at-ta'anni, cermat. Banyak contoh ni. Hamba tak cekak nak contoh sesat ni. Cermat ulama ni an yakuna lahu sanadan yasnidu ilaihi. Cermat ni artinya kalau nak jawab apa-apa dia ada sandaran yang dia boleh menyandar. Itu makna cermat. Tidak kata cermat tak apalah, mari esok lah hamba tengok. Pas tidur, pas mari esok, mari lusa lah pasal cermat tu, gong tu. Cermat ni apabila dia menjawab, apabila dia beroyak apa-apa, an yakuna lahu sanadan yasnidu ilaihi wasiqatan yathiqu biha wa hujjatan yahtajju biha. Ada 3 perkara. Pertama, ulama ni dia kena ada sanak. Sanak sini kita panggil sandaran. Dalam setengah riwayat, al-isnadu minad din. Tu'ali kata al-isnadu minad din. Laula al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Amo tengok ada tu'ali mana kata ni. Dia kata sandaran, sanak ni, rantaian ni adalah sebahagian daripada agama. Kalau tidak kerana hal ni, nescaya ikut orang kata, dia akan kata belakang apa-apa. Sehingga disebut ulama, khuzu amman ta'khuzu dinakum. Mu kena tengok juga. Unzuru amman ta'khuzu dinakum. Sorry. Kamu kena juga daripada siapa dia mu ambil agama ni. Takut terbah pakai jubah kat dah. Masa duk mengatik Yahanan tak nak ambil agama dengan dia ni. Lepas tu royak Nabi mari rumah dia semua ni, masuk harb juga ni. Macam tak ada hijau Nabi dia cuma mari rumah mung je. Jadi gong pokok kita ni. Nak bujur dengan Quran dengan hadis, tak ngaji.
tak ada sense, tak ada semangat. Akhirnya apa je? Nabi mari, jumpa Nabi, mimpi dengan Nabi. Semua ni mari daripada adrasu ahlam, otak hok kesok belakang. Otak kesok mikir masuk dalam tidur. Adrasu ahlam ni kita panggil permainan mimpi. Permainan mimpi ni asalnya kita mikir belum pada tidur. Kita belum pada tidur tu tergambar tidur mari cerita tu lagu tu. Royak korang orang apa? Yolah. Pak royak kedua orang kedua yolah. Muka sama bodoh dengan dia yang belakang kan? Nah gitu kan. Maka jadi satu kelompok turun-temurun apa tu lagi orang je royak tu boleh manfaat. Orang pakak puja. Lepas apa tu orang muja orang A tu nak juga dia dipuja. Mati si A dia pula royak dia temu Nabi. Orang lain pula puja dia. Itu hendak berlaku. Tunggu je depan apa. Agama tak ada. Tak ada tu bagai tu. Kalau mimpi ar-ru'ya salihah memang ada. Nabi kita Muhammad pun mimpi nebula tu belum pada terima wahyu. Dan Nabi sebut ma baqiyat min nubuwwati illa ar-ru'ya salihah. War-ru'ya salihah tu juz'un min 46 min an-nubuwah. Nabi kata tidak tinggal ada kenabian ni kecuali mimpi yang baik. Mimpi. Dah disebut mimpi ni dia akan jadi pagi esok kan. Nabi mimpi malam ni esok jadi. Misla falaqis syams. Tapi tidak kata mimpi mereka mari ijazah sana jihad buat ngarep belakang tu. Sabit tu ulama ni cermat dia pertama ayakuna lahu sanadan yasnidu ilai. Sabit tu mana-mana tu ali kalau cakap ikut royak bab mimpi karut. Pergilah kata pergi royak ke empat negeri mu tak sama ayat pak aku lah. Kalau ayat qala Nabi riwayat Bukhari riwayat Muslim ni kita terima. Bukan masalah ulama, masalah apa disebut tu mari daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni cermat ulama ni. Habis masuk ke weh teh dah puasa. Tamu. Jadi ulama kena cermat. Cermat pertama ada sandaran semasa beritahu. Kalau perlu pada Quran lah, perlu pada hadis lah. Dia kita terima khilaf ni kita terima. Tak ada persatu boleh royak, bukan kata tak boleh royak. Yang kedua, mana berhabis sikit lagi. Yang kedua, orang yang perlu pada cermat ni laki bini, suami dan isteri, asas pada rumah tangga. Kalau nak panjang lah, nak panjang belum pada nikah selagi kena cermat, kena tahan. Kalau pemuda al-fatah, budak muda nak nikah ni, dia kena baca hadis Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Orang Tino ni biasa dikawinkan ada pak. Li jamaliha, cantik. Wali hasabiha, pendidikan dia. Wali nasabiha, keluarga dia. Wali diniha, ada juga kerana agama dia. Nabi sebut fazfar bizatid din. Pilihlah agama. Taribat yadaka. Enjoy hidup. Enjoy hidup. Pilih agama. Honi hok sini. Yajibu 'ala al-fata an yata'anna fi ikhtiyari az-zawjah. Wajib pemuda pasal nak capung dengan laki bini ni. Nak naik nak combine sekali point. Masa kita bini tu nak bini kena cari ada agama. Pasal apa? Ada agama lesar dengan Tuhan. Lesar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga si keluarga kepada perempuan ni. Isu yang sama kena cari hak jatah ya. Man tardawna dinahu. Orang yang kamu redha agama dia. Redha agama ni mana orang semaya lepas tu yang kedua ahli sunnah lah kalau buat kita kan. Dia dah cari awak bid'ahnya.
Kita ni duk kuat sono lepas tu duk nikah dengan menatu hak buat bidah. Oh serabutlah. Tu tidak ada agama dia tu. Kena pilih man tardawna dinahu. Agama tu dulu. Pasal apa? Pasal agama ni main point. Harta banyak, keturunan molek ni kau tapi tak ada agama. Dua alik baloh kerja laki bini. Kerja ke apa baloh? Kerja ke apa baloh? Wah. Masuk ya waktu mengorek baloh selalu. Gak poin baloh ni gak macam-macam boleh tak baloh. Amun tidak nak sebut panjang-panjang sangatlah. Masuk pun tak ada mana. Apa saja kalau tidak dibina di atas agama, tak kira besar ke, berpersatuan ke, berpemerintahan ke, apatah lagi beristeri, suami isteri, kalau tidak atas dasar agama, rizak dianya tidak sakinah. Kenapa? Kerana bahagia ni Allah tu bagi perang. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Kalau banyak-banyak keadaan nak bahagia ni Allah buat. Orang jatuh tino litas kunu ilaiha. Litas kunu ilaiha. Allah sebut dalam Quran, ada banyak-banyak function suami dan isteri ni litas kunu. Kalau kamu bahagia, kamu tenang. Tak akan jadi bahagia dan tenang kecuali atas rasa agama. Ni nak kena faham dengan baik. Bermula dengan Al-Fatah. Pada pemuda, pilih suami, pilih isteri, pada tu laki bini. Apabila memahami kehendak agama, Allah lah banyak telajak kehidupan kita dia membahagiakan. Mungkin sini kalau baca ketubah nikah dulu lama baca ketubah hang sebut semua dah ketubah nikah. Orang Tino ni tak payah nak jadi pejuang Islam, nak kena masuk kampung tubik kampung, tak payah nak kena giri terik dia kenyir naik bus houseboat atas nama parti Islam. Betino laki betulnya tu laki orang lain dengan bini orang lain kan nak mengarut belakang tu syaitan aja. Nak masuk surga ni Nabi sebut pada dengan al-hamilat wal walidat wal murdi'at rahimatun li auladihinna in ata'na Allah wa azwajahunna dakhalna al-jannata. Orang Tino ni pada dengan ni penuh pahal kepada bini ni mengandung wiacak pahal lah mengandung wiacak ni kan nak mengandung tak lepas tu tidur pun suku tak jadi mengandung lepas tu wal walida mengandung paberanak rahimat auladihinna, jaga anak molek, semaya molek, puasa molek, jangan dilawan tu lelaki. Dakhalnal jannah, boleh masuk syurga, tak ada apa satu. Ni doa atas nama jual Islam duk rata kosoi mengapo tu. Zaman Nabi orang Tino ni hanya pergi sembahyang subuh berjemaah. Tu pun disebut wayarjina mutalaffifat la ya'rif adna wajah. Apabila sudah semaya balik cepat-cepat dalam keadaan pakai kelubung, kita tak kenal mana suami kita. Tak ada duk kata suruh hidup saruh kata ikut temu jatah kerana nak jual Islam. Ini benar-benar yang bawa kepada kebahagiaan. Balah tu lelaki pasal kuat doa campur parti politik Islam pediu ajak kamu. Ini semua ni masuk dalam perkara yang kita panggil laki bini kena at-ta'ni. At-ta'ni pertamanya kena ada adil. Kalau budak nak pilih betina kena hak mengaji. Kalau lah sekiranya pak betina nak pilih anak laki ke anak pilih hak agama kita redha, hak mengaji, hak sunnah molek. Pasal akhirnya muwaffaqun. Anak kita bini anak tu kita diberi taufik oleh Allah dalam kehidupan dia. Dia beritahu taufik kena molek hidup tu. Tidak susah, tidak kata dulu pewa anak je. Susah dengan anak, lepas tu bini.
Pero tu laki dia pula. Pero benar tu susah kita juga. Khos rambut dah. Kenapa pasal kita ada at-ta'ni. At-ta'ni sini dalam bab milih ni kena utama ke agama. Ini orang yang kedua yang wajib ta'ni. Padahal dah kita cekak dah. Ada 20 minit lagi. Terjawab soalan lah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Letih dah Allah. Sila. Tak ada soalan kita nak berhenti setakat ni. Ha? Tak ada kau lain selain pada mak nak nanya. Dia semua. Ha. Sila. Atan di ulama. Noni nak gaya-gaya. Dulu lagi gaya-gaya. Apabila setengah mufti kata Wahabi itu ada. Wahabi ada. Tanya Wahabi itu kebanyakan Wahabi pada kata ada itu semua. Jadi ada ulama lagi ni kita sokong tu kita kena ten. Soalan. Ada soalan lain lagi kau? Ada terjawab tidak kita panjang dia ni. Soalan mak ni ada ulama dia kata Wahabi ni haram. Wahabi ni haram. Jadi gapo Wahabi? Dia ada ke ulama ni kita kena tay dia ataupun lagu mana? Dalam banyak-banyak masalah yang kita wajib kena terimanya, iaitu berlaku perselisihan dalam bab pedagogi lah. Tapi kena faham molek ni dah. Ya kita panggil ilmu salaf dan ilmu khalaf ni lah. Kita kena faham bahawasanya dan kita kena terima berlaku satu perbezaan yang 360 darjah di antara ilmu salaf dan ilmu khalaf. Bukan di dalam menentukan Allah dah, dalam cara mengenali Allah. Kedua-dua pihak ni kekal dengan Allah ni satu, Allah ni tunggal, Allah ni tidak layak dengan perkara-perkara yang kurang, yang lemah. Allah ni maha tu semua adalah semaksa. Cuma berbeza dari segi metodologi. Itu kita kena faham situ. Orang ilmu salaf ni dia tidak ini banyak kecek. Baca Quran, baca hadis Nabi. Baca Quran, baca hadis. Tapi orang ilmu khalaf ni ya kita panggil juga dengan kaedah ilmu kalam. Tadi dia panggil kaedah ilmu ahli hadis. Ni dia panggil kaedah ilmu ahli kalam. Ilmu ahli kalam ni dia banyak menggunakan logik pemikiran. Logik pemikiran. Daripada situlah berlakunya perbezaan dalam bab yang tamu mutasyabihat. Baloh mari. Dan baloh tu start daripada dulu sampai kelar ni lah masih baloh. Cuma yang jadi masalahnya masa kita baloh tu ada yang melampau. Menyamakan Allah, menjisimkan Allah dan sebagainya. Yang melampau ni lah timbulnya satu sikap yang kita panggil labeling, melabelkan. Termasuk dah banyak orang label Wahabi. Banyak perkara yang dilabelkan bab Wahabi. Wahabi ni salah satu daripada istilah yang dilabel Wahabi. Situ berlaku pertikaian. Kerana kalau kita baca kitab-kitab bahagian firaq wan nahal, al-farqu bainal firaq, al-milal wan nahal, tak ada
Wahabi tu ditarifkan sebagaimana ditarifkan Syiah, ditarifkan Jahmiyah, sebagaimana ditarifkan Karamiyah dan sebagainya. Tak ada. Dan ni pun apabila kita tanya orang marah Wahabi ni, gapo Wahabi? Gapo Wahabi? Orang nak kira ayatlah Wahabi ni kalau zaman itu kan tak baca Qur'an, tak berdoa lepas mayat. Pada tu tak ngati orang mati, tak tu, tak ni, ni Wahabi. Tidak boleh diberi satu tarif yang jami' manik, yang komplit, yang tarif tu diakui sendiri oleh orang yang menganut Wahabi. Kalau ada lah Wahabi tu, tak ada. Amornya penuh lah cakap dengan beberapa pihak lah. Termasuklah ada seorang lain ni Syekh Amor ngajar sekali dengan dia di Pondok Model dulu. Dia jadi Syekh Pondok, Amor guru di Pondok Model. Amor pun kenal dia pun kenal Amor. Cuma lain ni setelah jadi tua ni nampak bekim nah. Amor ni Amor dengar dia bocak di Pasir Tumbuk. Amor dengar semula penuh mulut dengan Wahabi. Habis tu Amor masuk duduk berdebat dulu, Amor kata kalau nak miati ngomong gitu tak sah. Kita kena pelesas sosok. Baiklah Wahabi ni tak si mengati, tak si mahluk, tak si berdoa pas maya, tak si buat tu, tak si buat ni. Kalau kita waku gini kata tak sudah, bertimbuk lah sudahnya. Kena curah sasar. Baik, kita ambil dulu bab maulud. Kita mari kaji. Lagu mana? Hadiur Rasul sallallahu alaihi wasallam ni. Pasal Nabi ni masuk jambai dia ajar, kecing dia ajar, nak berok dia ajar, nak makan dia ajar. Kena pakai carilah adiknya sama maulud lagu mana. Jadi kalau cari-cari tak jumpa orang sama maulud, maknanya sama maulud itu bukan sunnah. Mengaku menjadi ahli sunnah tu mengaruh. Pasal sama maulud tu tidak sunnah. Kita terkejut bab bid'ah ni. Kalau kita kata bid'ah dia marah. Lalu ni kita kecek sunnah ke tidak sunnah. Nabi buat ke Nabi tak buat? Kalau Nabi tak buat, mana bukan sunnah. Mengaku ahli sunnah dan Nabi tak buat. Hanya orang mati. Zaman Nabi pun ada selain warga orang mati. Tidak kata seorang dua. Nabi sendiri kubur, kata kubur, dan Nabi pun istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al kana yuksiru min qala Allahumma wala. Dia tengah ngaji kata. Tak pada Bukhari kita baca Muslim. Tak pada Muslim kita baca Nasai Ibnu Majah. Kita bagi cari hati. Mu tahu kita, mu aku tahu kita. Mu hari bukti. Kalau Nabi buat, mana hak tu sunnah. Nabi tak buat, dia tidak sunnah. Ngaji sorwa kita lakukan. Ini bukan nak balas. Ini percaya. Mu kata mu ahli sunnah. Orang ni kata ahli sunnah. Orang ni kata kau ni Wahabi. Pasal Wahabi tak ngati baik. Ngati ni perbuatan orang main nak juga tidak. Ngati orang mati lah. Bermula ila hadratin Nabi Mustafa. Tak saya kata bid'ah. Pasal kalau kata bid'ah jadi bala. Okey, kita setuju. For the first step, pasal kita nak bincang. Kalau kita kata bid'ah, pakai tembok selalu. Tak saya kata bid'ah. Cuma kita cari Nabi buat ke tidak. Kita cari situ dulu. Apa pun waktu biar dia ni. Apa pun waktu biar dia pondok model dengan Ustaz Nidin ni. Itu hidup Ustaz Nidin ni. Bala besar itu. Dia dengar orang duk mengajar kata, duk royak kedai kopi. Dia kata kita ni tak baca, lari orang baca kuno, baca wiri pas maya. Apa gimana dia? Tak dengar mana? Ada orang ni kata sama apa royak. Dia kata jangan jadi ahlul ahwa. Ahlul ahwa tu hawa nafsu ni, orang kata lagu lain, dia sebut lagu lain. Orang kata A, dia kata A1, A pelah. Patu ini ulah A pelah tu lah. Kita kata tidak sunnah berzikir amal-amal pas mayat. Hak sunnahnya mu doa, mu berzikir, aku berzikir. Mu nak panjang, mu panjang. Mu nak pendek, mu pendek. Orang hak lorak bangun awal. Orang hak tak lorak pecing, pokok pecing. Wagap balik awal-awal duduk masjid lama-lama. Dia boleh baca panjang. Kita sarah gitu. Dia duduk sarah kau kata kita lari orang. Kita duduk kata berzikir pas mayat bid'ah. Ni kenyataan ahlul ahwa. Sebagaimana ada orang kata, Ibn Taymiyah kata hari lagi ziarah kubur Nabi. Ini juga ahlul ahwa. Pasal Ibn Taymiyah lari tu pada satu kes
Ada seorang raja yang pergi kubur kita buat barang kadu-kadu. Ibn Manzar al-qabr nawiyan at-ta'budah. Pergi ziarah kubur kerana nak beribadat pada Nabi. Tak boleh lah tu. Bukan nak ziarah kubur. Tak ada apa satu. Ada ajaran Nabi. Dia seleweng ke fakta. Jadi sekarang tak usah cakap apa bid'ah. Jangan kecek pada ngati orang mati kau makluk kau apa, jangan kata bid'ah. Tak usah kata. Kita pun tak kata, dia pun tak kata. Baik. Tapi sekarang kita cuba cari bukti, adakah Nabi buat tak boleh buat. Tak usah kecek boleh tak boleh. Pasal kalau mu kecek boleh tak boleh, aku kata tak boleh, mu kata boleh. Oh ni baloh juga ni. Kita kira lah ni mari Nabi ke tidak mari Nabi. Kalau Nabi buat, menurut tu sunnah. Kalau Nabi tak buat, tidak sunnah. Kita cuba. Oh, mu tak tahu, ya tak sih, ya cari. Mu tak ada berlaku. Ngati orang mati, tak ada zaman Nabi. Selawat maulu, tak ada orang zaman Nabi. Ya anak-anak kau jauh. Ini benar-benar je kita kena faham. Tapi oleh kerana dah terlalu balah ni dia bol tu, tak setuju, tidak berbeza kita Wahabi. Wahabi ni betul-betul serupa dengan hatu untuk menakutkan. Untuk menakutkan supaya manusia gerung, dia takut. Wahabi ni tak berlagu dengan dia sikit Wahabi selalu. Tak berlagu sikit Wahabi. Jadi mak tanya lagu mana kalau ada ustaz ataupun tok alim lagu ni kena tay ke dok dia. Tok alim sedaknya. Tak payah teh. Rakyat dia gapo, tanya Wahabi ni gapo. Siapa gitu mo ni? Bicara mula. Amo yang secara peribadi lah mati belakang ni kalau amo sebut pun. Paling mana orang tok guru pun. Amo hormat amo roh ini. Amo pesaing. Tok guru ajilah bunuh pasal burung. Tik me wileh mula tik me pasal bukan. Adalah tok guru tu esok kapur. Amo balik daripada Pakistan. Amo pergi ziarah. Ada yang Masya Allah dia ra'i kita dengan baik. Ada tu nyamak pada sopo, ada awak nyanyi, tapi tak pernah pergi. Ada setengah hari bo mari aku muni jadi Wahabi ni. Honi aku tak suwi ngaji Pakistan. Kita ke balik kok. Allahumma fir lahum jami'an. Ada hak tok guru ya. Amo bahasa dia ajaku. Tok guru tu besuh nam. Kapun. Amo jumpa dia kan. Ayahku tanya nampak ngatik berkata-kata yi ingat bahasa yi lah kita amo ni bahasa tubuh amo. Tak jumpa. Kalau kita ngaji kitab jenazah sama ada dalam Abu Daud, sama ada dalam Nasai. Bab jenazah ni kita bermula dengan sakit lagi. Gapo sebut berlaku siapa gapo, tapi tak jumpa. Kata ayahku yang buat juga ni mari tuan ni ayat duduk pondok dulu. Mula kita adik-adik tu habis-habis. Pak kita jadi tua kita pula jadi habis, kita jadi toseh. Akhir kata jumpa mari lah nak tengok kita. Amo beli kita. Begitu saya ambil balik Mesir sekali. Amo rasa habis kat RM20,000 kita ambil hadiah. Kalau saya balik Mesir, sama mau ngambil. Kata mu main ngaji dengan aku takut mu malu. Mu ngaji mana nak asri. Maksud mak asri pamula ngajar di Langgar tu. Bui Bukhari, bui Muslim. Ada orang serta balik tahu saja ada orang ngaji. Ada orang ngaji betul teh siapa kelon ni pada. Pening siapa kelon ni. Mana ada orang boleh pakai. Macam-macam. Jadi kita tanggungjawab kita bukan nak balok, tapi tanggungjawab kita nya kena sebut bagai benar. Agama ni wahyu. Agama ni bukan ngotok kita dah. Agama ni wahyu. Apa-apa pun wahyu. Sama ada wahyu Quran ataupun wahyu hadis Nabi. Pasal Nabi ni pun cakap pada wahyu kepada Allah. Jadi tanggungjawab kita kena royak. Kena faham. Cuma kadang-kadang aja marilah. Apabila guru tu nak balas kita, puasa nak balas juga lah. Hak tu biasa je. Ambo sendiri banyak pelajar pengalaman balas ni. Nak tok peti duduk-duduk ni. Mujuk tok tapa ya di masjid kalau keren. Mujuk tok tapa ya. Tolong tengok majlis. Nak kata ke mana?
dengan Cik Min mati ke hidup Cik Min. Masa tu dia timbul pengaruh Jakir berdebat dia ni di Masjid Jeli banyaklah dengan Mahmud Zuhdi di Mesti Melaya, semuanya dia faham kita royak cuma jangan dibalah. Bila jangan balah tu kadang-kadang tak boleh nak kontrol diri. Orang nak kata ke mana? Tak ada apa satu. Dia ambil istiqamah dengan benda ni. Tapi tamu tak semnya politik. Ambo ni tak seorang yang sedar politik. Orang tahu untuk duit itu sorry. Pasal akan menyebabkan kita gada prinsip kita. Jadi tu okey kak, kena semaya aja. Kena semaya buat tu kena mengatik biarlah bapak mengilah. Aku sorry lah. Kita nak tahu prinsip kita. Lalu ni paham kita. Ada apa-apa. Buat apa-apa. Mungkin orang ngaji Mekah Madinah dia kuat sementara patu dia perlu buat bid'ah ni. Alhamdulillah tak siapa keluar lagi. Dan berdoa semua supaya mati dalam keadaan. Pasal kita yakin berdasar pada nas kita ngaji. Dulu pun kita ngaji sisi pondok. Kita mengaji kita buat apa itu. Tak takut mana lawan ni kita mengaji dengan nas. Dan kita yakin tidak ada kebenaran kecuali Quran dan hadis. Itu apa lagi kita nak cari muka lain. Jadi cuma jangan dibalok. Tu kita anggap cabar rekod kita je. Oh jangan ni wasak grup ni, wasak grup amo pun balok selesai lah. Dia pergi ngaji Mesir balik jadi profesor mengajar mesti balik balok satu kali tu nak cerita tak tahu amo hari tu hari Jumaat menaik kabar-kabar pukul 3 ustaz kita kata orang balik dah Jumaat tak pergi Jumaat kita kilawai. Tapi akhir hari tu ambil grup malah kau ni dia ngaji falsafah gua ambo ni falsafah PhD bahagian tasawuf tarikat dia sendiri PhD begini dia PhD bah dia pula duduk loni sahumna bahagian ilmu kalam melawan sama kita ingat insan barai kepada kita pergi kepada la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ada okey masa mengajar pondok moden cerita lucu. Ada belah-belah orang budak-budak cerita ni turut ambo mari di pasal pekan di masjid kalau lama buat usrah. Ada di kali mereka tu jadi tu okey jadi esko ada jadi hok lawa ambo ni lawa siapa sudah. Ada pondok-pondok lama yang lawan. Hak ni sokong. Setelah jadi orang tua ni tahu cerita. Hak sokong kita itu jadi pembuat bid'ah. Duk kata uduh kita. Hak tetap kita tu jadi pengikut sunnah. Salah seorang tu berdebat dengan seorang tu ubu daripada Adam Sian. Kita pun jadi heret balik. Semuanya mari daripada Allah belakang. Tidak daripada kita. Mungkin kita kata hari ini tidak masuk dalam fikiran dan jiwa dia hari ini, tapi 10 tahun akan datang dia akan masuk. Cuma kita kan kita laksana kita jawab kita. Habis tu jangan dibalah, jangan dimelampau. Khilaf salah khilaf ni bukan masalah tu ada tu tak ada. Khilaf cara mengenali Allah saja. Hak ni kata wajib kena tahu, hak ni kata tak boleh tahu. Patut sekatu je lah. Awak nak tahu ke tahu lah awaknya. Tapi masalah orang nak tahu ni kata kape kalau tak tahu. Pasal menyamakan makhluk dengan Allah. Hak tu hak benar. Orang halik salah ni pula dari nak tahu kerana nak membersih nak tabriah Allah. Hak tahu gilah awak tu. Jangan duk kata kape ke dia. Jadi belum begini yang perlu kita jaga. Dia termasuk dengan hak cermat ni lah, menggunakan bahasa dan sebagainya. Wallahu ala kulli hadza wa astaghfirullah alazim. Ada lagi soalan tak ada dia? 3 minit lagi masuk ada. Ya. Ada lagi? Kita jawab tak apa kalau ada. Tak ada Datuk. Alhamdulillah.
Đây, hai